memastikan kemenangan penuh 2-0 atau Invictus yang akan menjadi pemusnah upacara tersebut. Kita lihat bagaimana permainan RR Q-Tora berhadapan dengan Invictus Gaming ini. Dengan drafting yang sudah pun dilengkapkan, permainan saja yang perlu untuk kita mulakan. Darah dirasa di dalam diri, namun bukan lagi penghuni istana. Kini Sang Putera datang kembali menghadap Empire yang dulu dirinya berlawanan di antara pasukan RR Q-Tora berhadapan Invictus Gaming. Perlawanan penting untuk Hazel berhadapan RRQ. Yes, kita sama-sama saksikan di mana venue kita di Cool City Mall telah pun dipenuhi dengan fans RRQ dan juga IG. Kejutannya kita lihat apa yang bakal dilakukan. Adakah kekalahan melanda mereka atau kemenangan untuk kedua-dua pasukan. Dah awal-awal kena rusuh. Marcel memerhatikan kedudukan Hazel secara dekat. Ya. Saya ada kelebihan daripada Kim menangkan dia menggunakan Valentina, tapi kalau diberikan asakan demi asakan, itu akan merendahkan dia punya credibility untuk melakukan damage pada peringkat awal. Tapi saya sangat suka apa yang dilakukan oleh Kim sebenarnya. Ya benar, dia tak dapatkan satu minion. Tapi anda perlu tahu, pasif untuk Valentina, semakin melakukan poking, semakin banyak untuk mendapatkan EXP. Jadi walaupun dia tak dapat satu minion, saya yakin dia boleh untuk mengembalikan semula EXP yang tak dapat tu dengan melakukan poking sebentar lagi. Ya, itu yang paling ditunggu. Sebab kalau kita lihat sekarang bagaimana Super Yoshi dah mula untuk berada di bahagian atas, di mana dia sekarang ni akan berikan gangguan terus dan terus kepada Hazel. Tapi Super Yoshi, nyawa sasaran rendah, masih lagi memegang flicker buat diri beliau sendiri. Cukup keras dan mudah untuk melarikan diri. Ya, melarikan diri dalam keadaan yang cukup pantas dengan penggunaan skill yang pertama. Dia dah siap ni Dia dah siap rapid board untuk Super Yoshi. Terus fokus Gary, lompatannya baik dengan timbangannya yang dilakukan. Gary nyawa yang rendah. Dikejar oleh Hazel. Ada Thrusters Gary. Akan dirembat nyawanya. Direntap oleh Hazel. Wow. Dan penggunaan Mountain Shocker. First Blood diberikan kepada Hazel yang memusnahkan jungler daripada RRQ. Seperti ada dendam kesumat yang ingin ditunjukkan di sini. Tepat sekali lompatan daripada Gary sebentar tadi. Berjaya untuk dapatkan Spencer, tapi flicker ini ditekan oleh kedua-dua duo mid untuk pasukan Invictus Gaming ini. Berjaya untuk menggagalkan terus, malah mematahkan serangan awal daripada RR Q-Tora. Juga memberikan satu masalah besar untuk RR Q-Tora, iaitu satu kill untuk Yi Sun-Shin di awal permainan. Mungkin boleh jadi selesa awal untuk Hazel ni. Okey, namun sekarang ni kita lihat Nova Escobar berkali-kali untuk melakukan gangguan di bahagian belakang. Yoshi juga banyak telah pun melakukan pasifnya terhadap pemain pasukan IG. Dengan AWM melompat sekarang dah dapatkan Dairen sebagai kill yang kedua untuk pasukan IG. Mountain Shocker tidak terkena, namun cerita sebaliknya berbeza daripada pasukan RRQ. Apa yang kita harapkan, apa yang Kingdom harapkan, mereka menang di bahagian turtle dan dapatkan kill. Malah IG balas semula dengan pengambilan kill terhadap Dairen. Agak sikit terlambat sebenarnya Kim untuk dapatkan level 4 ketika mendapatkan turtle sebentar tadi. Kalau dia dapatkan dengan lebih awal, kemungkinan ada unsur-unsur counter attack cuba dilakukan oleh Q-Tora, tapi di bahagian tengah Cukup besar damage yang diterimanya. Satu bar, tak pun hilang nyawa. Marcel ataupun dari yang dimainkan oleh Super Yoshi dijumpai oleh Nova Escobar, mengetahui bahawa beliau hilang daripada radar map. Adalah tanggungjawab untuk Nova Escobar membuka map, membuka smart supaya tidak ada kejutan yang berlaku kepada pasukan Invictus Gaming. Nova Escobar pada saat ini begitu aktif. Baru saya sedar juga, Gatot tetap berada di bahagian XP dan Glue tetap di bahagian roam. Walaupun kita sudah mengatakan bahawa mungkin Glue ini agak sedikit sukar untuk berhadapan dengan Super Yoshi yang menggunakan Marcel. Namun, kal saja di role tersebut. Gatot Kaca juga dipakai oleh Gorgeous ini. Bukan kali pertama Gatot Kaca di bahagian EXP untuk musim kali ini. Masih lagi reliable. Namun Dairen ditumbangkan oleh Hazel. Buat kali kedua, musuh seteru kali ini telah pun bertemu dua kali dan dua kill diberikan kepada Hazel secara berturut. Pembuktian makin lagi diperlukan di sini, tetapi Hazel telah pun menunjukkan sesuatu yang sangat agresif terhadap pasukan RRQ Tora. Ya, mereka dah mula untuk berada di bahagian bawah untuk berikan sikit semangat tekanan kepada Raf yang kita boleh katakan agak selesa farming di bahagian bawah. Tapi apabila berhadapan dengan Melcuti itu sendiri yang memberi kekuatan pada peringkat awal, kan ada sikit kesukaran. Kita lihat juga Melcuti cuba untuk melakukan cutting lane. Ini ada satu perancangan daripada Invictus Gaming. Mereka nak lakukan cutting lane dan cuba untuk dapatkan pertempuran 5 lawan 5 dekat kawasan turtle. Tapi Super Yoshi melakukan stun, tetapi Melcuti menerima damage agak besar. Raf terus mengejar. Nova Escobar tidak dapat untuk menyelamatkan Melcuti. Terpaksa berlari anak menggunakan skin Patrick, tidak mampu
untuk menyelamatkan goal laner bagi pasukan diri beliau, menunjukkan skill yang pertama dengan adanya motor shock yang diberikan, timbangan Cantik. dilakukan terhadap Gorgeous. Nyawa yang masih lagi banyak, akan tetapi peluang tersebut dimanfaatkan secara baik oleh Gary untuk mendapatkan tertelai yang kedua. Terlalu berisiko gerakan dilakukan oleh Invictus Gaming. Mereka cuba melakukan cutting lane, sedangkan sudah jelas terang lagi bersulur. Ada percubaan daripada Arkutora untuk menghalang pergerakan tersebut, yang mana membuatkan Invictus Gaming kehilangan seorang pemain yang tak sepatutnya ditumbangkan di awal permainan ini, iaitu Malcuti dengan Granger beliau. Ya, dan juga kill tersebut diberikan kepada Raf, dan dalam masa yang sama satu lagi bala petaka yang tiba untuk Invictus, di mana mereka terpaksa mengorbankan tersebut di bahagian tengah. Sekarang ini Sekarang dan Nova Escobar menjadi korban yang pertama dengan adanya panahan cinta terhadap Gary. Sekali lagi mendapatkan kill tersebut. Hazel tanpa henti mendapatkan kill daripada pasukan Arkutora. Ya, Hazel cukup selesa dengan penggunaan Yusun Shin 3-0-1. Selepas 2 match sebelum ini diberikan Yusun Shin berkali-kali, sikit sebanyak apa yang kita boleh saksikan dari segi highlight pada pertembungan, fokuskan kepada Nova Escobar, tapi satu lambungan yang diberikan dan juga support daripada Gorgeous sebenarnya cukup memberikan impact yang besar kepada Invictus. Ya, bagaimana mantu shocker daripada Hazel sebentar tadi tepat mengenai Gary. 0-2-1 untuk Gary. Ya, saya sedar dia adalah seorang utility jungler, tetapi dalam waktu ini bukanlah satu kiri yang baik ditampilkan oleh beliau. Walaupun 2 turtle berjaya untuk didapatkan, namun kita perlu lihat Arkutora memerlukan lebih daripada ini saja daripada Raf. Dia perlukan Raf untuk betul-betul carry the late game, sebab nampak seperti pemain-pemain yang lain menghadapi kesukaran di bahagian awal permainan ini. Nampak susah. Raf yang telah mempunyai 2 kill menjadi satu harapan bangsa dan negara untuk pasukan Arkutora mendapatkan kemenangan di sini untuk kekal konsisten. Setakat ini baru satu kali dia mati sepanjang MPL MY berlangsung. Dan dia menjadi risiko juga kepada pasukan Arkutora, mengharapkan kepada Raf, sebab Raf pasti akan jadi titik buruan. Dan bagi saya juga, secara jujur, Raf memang betul-betul boleh carry, sebab daripada bahagian kiri tak ada satu hero pun yang betul-betul boleh lock Cloud ini maupun melakukan solo kill dekat atas Cloud. Kecuali kalau glue tu mampulah untuk bertinggi, tapi sekarang ini satu lagi gerakan yang cuba dilakukan. Migration tidak dibuka, terus buat value request. baru cakap. Tetapi di bahagian belakang sekarang direct akan dimatikan terlebih dahulu. Menjadi kill yang kelima untuk Invictus Gaming. Yang tinggal seorang sendiri, bijak menggunakan flicker daripada Nova Escobar. Selamat daripada cengkaman pemain pasukan Arkutora. Arkutora memang dapat hat-trick turtle, tapi mereka terpaksa untuk trade kill dan juga turret di bahagian bottom lane. Mereka cuba untuk dapatkan Super Yoshi yang terpaksa melarikan diri dengan adanya bantuan daripada Raf. Invictus Gaming menunjukkan mereka bermain dengan sangat agresif. Dan setakat ini, semuanya berpihak kepada mereka dengan berjaya mendapatkan satu menara di bahagian bawah. Dan juga mereka mendahului dari segi kutipan kill. 4-0-1 untuk Hazel. Seakan-akan betul-betul cuba untuk membuktikan apa yang disangkakan oleh orang ramai terhadap IG adalah bohong belaka. IG sememangnya the dark horse untuk minggu lepas. Dan kali ini mereka cuba untuk mendapatkan kemenangan kedua mereka. Alah ke atas pasukan yang belum lagi kalah satu permainan sekalipun. Namun masih terlalu awal. Perbezaan gol dalam lingkungan 1,000 sahaja. Kedudukan kill juga hanya berbeza sebanyak 3. Gorgeous cuba untuk masuk, tapi Super Yoshi Terkena snap dekat situ, tapi Gorgeous dengan nyawa yang rendah, banyak menyerap damage yang telah pun diberikan daripada Arkutora, masih lagi steady. Dan Gorgeous juga perlu untuk diberikan pujian juga sedikit ya. Mengendalikan lane dia dengan cukup baik. Lane dia menang sebenarnya dekat bahagian top lane, walaupun dia pakai hero yang tak biasa duduk EXP. Ya, dan juga satu perkara lagi yang dia pastikan yang Darren tak boleh nak buat apa-apa dekat dalam game ni. Dan Gorgeous juga antara salah satu inisiator utama untuk Invictus Gaming. Setiap kali mereka ingin melakukan serangan, Super Yoshi cuba mendapatkan Malcuti, tapi 2 lawan dengan 1. Mereka tangkap terus, Golden Hour diaktifkan. Namun pada waktu ini Super Yoshi melarikan diri terus, tidak mampu untuk dikejar lagi oleh pasukan Invictus Gaming atau Malcuti setelah peluru dia diberhentikan oleh Golden Hour. Ya betul. Hazel dicuba untuk solo lot. 4 orang pemain daripada pasukan Invictus Gaming cuba untuk melakukan serba sedikit vision ke arah Arkutora. Tapi Kim dah sampai. Kim sudah menyedari gerakan solo daripada Hazel. Pemain-pemain Arkutora juga sudah pun sampai. 5 orang pemain. Kelima pemain daripada kedua pasukan sudah pun hadir di kawasan hadapan Lord pada saat ini. Ya benar, Lord masih lagi diteruskan. Hazel telah pun membuka Mountain Shocker untuk melihat Dan kedudukan.
Dan sekarang di bahagian belakang Raf nampaknya telah mengejar pemain Escobar. Nyawa yang banyak telah pun dikurangkan. Terus diberikan balasan dengan adanya ketibaan Sonata daripada Melcuti. Mereset terus lot daripada kawasannya, tapi tak banyak. Dan berterusan teamfight yang akan berlaku. Dan Jerry berjaya untuk merembat lot tersebut kepada pasukan Arcutora. Walaupun mereka gagal untuk mendapatkan sebarang kill, tapi ialah bagaimana satu zone out. Gary tersilap langkah tapi Ditarik dan juga berlepas. Spasial melarikan diri. Melcuti memberikan dia serata dan sekarang Hazel. Sekarang di bahagian belakang cukup ganas untuk mendapatkan kill. Masih lagi berdiri untuk mendapatkan kill yang ada di depan mata. Melcuti menundukkan Dairen untuk mendapatkan 2 kill ke tangan pasukan Invictus Gaming. Hazel betul-betul bertukar mood sekarang ni. Jadi jangan cukup kebal dan juga damage yang sangat besar. Jaya untuk dapatkan 5 kill dari sebentar tadi. Tapi Raf masih lagi bermain pada saat ini. Dia berjaya juga untuk lakukan defending dekat bahagian tengah. Walaupun nyawanya sebentar tadi seakan-akan sudah pun dipanggil oleh Kubur untuk balik ke bahagian base. Tapi dia masih lagi cuba untuk memberikan segala sumbangan yang ada. Dan setakat ini permainan agresif dari beliau tidak berjaya untuk dihukum oleh pasukan Invictus Gaming lagi. Saya rasa permainan ini dah mula menjadi Hazel menentang Raf. Sebab ini adalah 2 pemain yang kalau ditumbangkan dalam satu fight, saya rasa pasukannya akan terus dijatuhkan serta-merta. Cakap bounty dah start naik dah. Untuk kedua-dua pemain cuma dapatkan kill. Hazel! Satu last stick, boom, hilang pemain di bahagian mid lane. Kim telah pun dilenyapkan oleh Hazel. Satu sapaan daripada rakan sepasukan lama di bahagian tengah. Kim tak mampu untuk menadah damage tersebut. Terus saja hilang. Itu juga tidak disedari oleh kita. 8 berbalas 2 pada saat ini. Pemain-pemain daripada pasukan RR Q-Tora perlu untuk berhati-hati. Invictus Gaming, Hazel, dia punya tahap geram, dia punya heartbeat pun dah tak ada. Sekarang ni hilang Supayoshi! Supayoshi juga dikorbankan di bahagian semahis sebelah kanan. Telah pun kantoi dengan pasukan Invictus Gaming. Siapa yang kompak sekarang ni? Invictus menunjukkan keganasan yang luar biasa. Ya, bagi saya bukan Invictus. This is Hazel versus RRQ, bro. Betul-betul menunjukkan segala-galanya. 702 daripada 9 kill. Semuanya ada terlibatnya Hazel. 2 assist, 7 kill daripada 9 total. 100% kill participation. 100% mood untuk kalahkan RRQ. Dan mereka berada di landasan yang kita boleh katakan landasan yang terbaik. Dengan hampir 2,500 perbezaan dari segi gol. Invictus Gaming hanya menunggu masa. RRQ Tora dah tak boleh buat kesilapan. Yoshi dan Sonata telah pun dilepaskan. Tidak terkena kepada beliau. Nyawa separuh hanya dengan menunjuk muka dalam semak tersebut. Bayangkan kalau ada tunjuk kaki sekali. Tak kita tanam hidup-hidup dekat situ. Soal ada RRQ Tora nak dapatkan Spencer pun susah sekarang ni. Betul. Dengan bagaimana gerakan dilakukan oleh Nova Escobar. Gorgeous juga mainkan peranan yang cukup baik. Zoning daripada Gorgeous sebenarnya perlu diberikan highlight. Pergerakan masuk daripada Supayoshi dengan satu konsel. Alright, pada start. Cantik. Dengan adanya Valer Requiem. Menimbang 2 orang pemain kali ini. Dan Lord diambil oleh Gary tanpa sebarang masalah. Setelah mengorbankan Hazel dengan penggunaan Final Slash. Sekali sahaja. Konsel. Final Slash Blika. Valer Requiem. RRQ Tora. Kreativiti yang ditampilkan sememangnya tak mampu dibaca oleh Invictus Gaming. Itu adalah satu play yang cukup penuh dengan IQ daripada pasukan RRQ Tora. Itu adalah teamwork dan juga chemistry dalam masa yang sama. Ya, teamwork Bazaar yang telah ditunjukkan oleh pasukan RRQ cukup baik walau mereka ditekan berkali-kali dekat bahagian map. Dengan adanya kemunculan Hazel yang membunuh pemain-pemain pasukan RRQ Tora. Tetapi sinergi mereka tunjukkan. Wow, what a combo. Hilang terus gol lead yang dilakukan oleh IG. Dengan gerakan IQ daripada RRQ Tora setelah tadi. Belakang muncul di bahagian bawah. Mereka cuba berikan tekanan di bahagian atas. Sementara di bahagian tengah juga. Nak tak nak mereka kena melakukan pertahanan. Invictus daripada ofensif bermain secara defensif. Supayoshi walaupun bermain dengan hero support, menunjukkan mekanik skill yang masih lagi cukup berkualiti. Berjaya untuk
mengatur gerak langkah untuk RRQ Tora walaupun dalam keadaan losing condition. Raf, nyawa yang sangat rendah. Tetapi perlu untuk sedar, ini adalah pemain yang paling susah untuk ditumbangkan untuk minggu pertama. Minggu kedua pastinya dia tidak ingin mulakan permainan yang pertama dengan satu kematian pun. Minion yang sekarang ini mulai habis untuk RRQ Tora. Perlu untuk menunggu 80 saat yang seterusnya. Namun permainan di bahagian depan base Invictus Gaming yang mula untuk dilakukan. Okey, cantik. Raf jauh rendah, Raf. Dapat dikeluarkan. Raf terus ditarik. Raf sekarang ini mungkin akan dikorbankan. Slicer masih lagi ada dan juga akhirnya Raf. Kematian yang kedua untuk LPLMY. Berjaya didapatkan oleh pasukan Invictus. Sekarang Hazel cuba untuk Boleh kejar ni. berada di mana membuka map kali ini dengan adanya penggunaan grab. Gary lompatan daripada Gorgeous. Dan Hazel mencari pemain masih pasar. dapat, masih dapat. Kena memang Jairan kena. dia telah dikorbankan oleh Gorgeous. Namun dua telah bertimbang. Nampaknya counter attack yang dilakukan berjaya membenam Hazel juga. Tapi Minion dekat bahagian atas. Invictus Gaming perlu untuk mendoakan bahawa inhibitor turret mereka tak hancur. Tapi saya rasa dah confirm hancur. Mereka hilang satu inhibitor turret. Satu kerugian besar akan berlaku untuk Invictus Gaming. Oh, tepat pada waktunya Malkiote. Tembakan Rhapsody terakhir melenyapkan terus Minion yang cuba untuk menghancurkan satu menara yang cukup penting untuk pasukan mereka. Ya, begitu sengit perlawanan ini di mana hanya 2,000 gol lead untuk kedua-dua buah pasukan RRQ Tora. Sebentar tadi nampak seperti dah mula untuk berpuas hati. Namun Invictus menunjukkan kenapa mereka bermain di bahagian home pada hari ini. Mereka membuktikan yang mereka juga mempunyai kuasa. Dan sememangnya kuasa yang dichannelkan dengan sepenuhnya daripada Hazel. 8 kill telah pun dimiliki sekarang ni. Lot telah pun dimulakan oleh RRQ Tora. Adakah Invictus membiarkan saja perkara tersebut berlaku dengan secara percuma? Ya, macam tidak. Banyak sisi, banyak orang yang boleh masuk dengan secara tiba-tiba. Termasuklah Gorgeous. Boleh untuk melakukan apa tahu The Guardian. Lompatan tidak mengena daripada Gary. Sekarang ini Gary jauh yang agak rendah. Adanya Motor Shocker dalam diberikan. Dan dengan tembakan dari Sonata, lompatan daripada Gorgeous. Agak awal tetapi kali ini tidak ada sebarang kematian. Namun banyak skill telah digunakan. Masih lagi berpeluang kepada pasukan RRQ untuk mendapatkan lot. Ya, Cukup mahal tadi Gary dia dapat immune daripada ultimate yang dipakai oleh Hazel. Walaupun bagi saya memang kesilapan dimulakan oleh beliau sendiri dengan melakukan lompatan ke arah Nova Escobar yang pastinya tidak mampu untuk ditangkap oleh beliau pada waktu tersebut. Tapi waktu ini sekarang Kim cuba untuk diamkan diri. Yoshi melakukan lompat timbang Nova Escobar. Walau ada kolam hijau tetapi Malkiote terus dilakukan. Super Yoshi dapat Malkiote. Lompatan yang cukup baik. 3 terbenam untuk pasukan Invictus Gaming. Menutup harapan mereka, menutup pintu untuk mendapatkan lot di bahagian top lane kali ini. Yoshi bergerak dengan cukup baik untuk saja berjaya untuk pastikan dua pemain berjaya untuk dibekukan sebentar tadi. Kita saksikan terlebih dahulu bagaimana satu lompatan cukup baik dengan adanya bantuan daripada Kim dengan menggunakan RWM tersebut. Ya benar. Kita tengok juga macam mana Malkiote memang dah bye-bye pada waktu ini. Lihatlah bagaimana Super Yoshi dah melakukan targeting awal ke arah diri beliau. Mudah follow up untuk dilaksanakan oleh RRQ Tora. Dan pada saya sekarang ini RRQ Tora, mereka berjaya juga untuk bangkit daripada sudut losing condition. Menunjukkan bahawa mereka ini bukan saja mampu untuk bermain agresif, malah mereka juga mampu untuk berfikir daripada sudut kekalahan. Dan sekarang mereka perlu untuk berfikir cara untuk menamatkan permainan. Kerana untuk high ground defense, Invictus Gaming ada high ground defense yang sangat-sangat kukuh. Dengan adanya Yves, Granger, Yi Sun-shin, double marksman bersama dengan satu mage, itu cukup sukar untuk ditebusi. Ya, dengan adanya movement slow effect itu akan berikan sikit sukaran kepada RRQ Tora. 5,000 telah pun dipisahkan di bahagian bawah. Mereka cuba ingin mendapatkan sesuatu. Tapi di bahagian tengah, fokus terlebih dahulu akan dilakukan oleh RRQ Tora. Ya, tembakan daripada jauh untuk Malkiote. Dan Sonata dilepaskan. Lot masuk, mudah untuk dibersihkan. Tapi Super Yoshi dengan AWM yang telah dibuka kali ini. Golden Hour juga berada di dalam, cukup berani untuk Super Yoshi. Immortality telah pun ditamatkan. Nova Escobar bersorangan diri di bahagian depan, dapatkan Ram belum lagi dapat dicari. Lompatan daripada Gorgeous tidak mengena. Berjaya BMI untuk menyelamatkan beliau. Namun Game berjaya untuk menjatuhkan. Atau dijatuhkan. Ram dengan blazing duet. Tidak. Letusan Void Blast daripada Spencer melenyapkan Ram buat kali yang kedua.
Gila game ni. Ini adalah satu permulaan yang cukup baik untuk yo. minggu yang kedua. Woi. What an opening! What a play from both team. Invictus Gaming dan juga RR Kitora menunjukkan kualiti dalam permainan. Berjaya untuk menampilkan daripada posisi menang maupun kalah. Mereka memberikan saingan yang cukup baik. Zoning out yang saya sangkakan mampu untuk membuatkan Gorgeous dan juga Nova Escobar terkotak-katik di bahagian depan. Tapi Super Yoshi yang dijatuhkan dalam waktu yang sama berjaya juga pula diberikan oleh Invictus Gaming untuk melakukan satu counter engage ke arah RR Kitora. Malah blazing duet yang seakan-akan dibaca oleh Invictus Gaming mengelak dengan baik. Malah memberikan damage juga ke arah Ralph sebentar tadi. Ya, cukup baik Hazel bagaimana dia mampu untuk membaca waktu dan juga saat ketika di mana battle mirror image tersebut tak mampu untuk dipatah balik dengan adanya Void Blast daripada Spencer. Satu gameplay cukup baik. Sweet Yoshi terpaksa melarikan diri. Sangat menyakitkan. Separuh nyawa hilang dengan 2 peluru daripada Sonata dan Void Blast yang cukup menyakitkan. Void Blast sekarang daripada Spencer pun. Wih, Spencer ni memang dark horse tu. Itu memang underrated lah. Underrated. Saya rasa IG is the dark horse lah untuk waktu ini. Mereka bermain dengan cukup baik walaupun dalam posisi kalah. RR Kitora perlu untuk sedar. Mereka boleh kena langgar dekat kawasan lot ni. Pemain-pemain daripada Invictus Gaming, mereka semua late game. Mereka boleh masuk dan memberikan damage yang cukup besar. Walaupun Ralph sendiri pun tak mampu untuk terhadap. Tapi Gorgeous lompatan yang silap. Cari Ini mungkin menjadi satu masalah besar untuk Invictus Gaming. Belum lagi. Dia kena reset, tak nak dia kena reset. Boleh lagi untuk pasukan IG memberikan kesan sebab sekarang Hazel masih lagi memegang Mountain Shocker. Jadi bila dia buka Mountain Shocker, perdahan pasukan RRQ mungkin boleh dilihat dengan lebih rapi. Dan juga Nova Escobar boleh untuk buat kacau lagi. Gorgeous berada dekat bahagian belakang untuk kacau Kim. Ada lompatan yang dipegang sekarang antara Guardian. Super Yoshi yang membekukan Spencer terlebih dahulu untuk melambatkan lagi gerakan mereka dan juga membatalkan RWF punya. Hazel balik, dia orang war. Nova Escobar hilang setelah ditimbang dengan Spatial Migration. Kali ini semakin ditutup peluang untuk Invictus Gaming. Hazel dihantar pulang. Di saat adanya Lord. Mereka nak cuba masuk ni. Gorgeous dah ada ultimate. Tapi Super Yoshi! Oh, Kim. Tempatan yang berjaya untuk dilakukan. Gorgeous hilang. Daripada Guardian. Bersorangan diri. Masuk Melcuti. Cuba untuk mendapatkan kill! Hazel masuk! Pada waktu yang sama. Kita melihat telah pun dibalas dendam semula. Hazel dan kena timbang oleh Gary. Ada lagi mortality. Hilang! Invictus Gaming tidak mampu lagi untuk melawan. Tidak lagi mampu untuk bertahan. Dengan asakan yang diberikan daripada RR Kitora. Itulah dia penamatnya. Laungan Viva RRQ akan terus saja berkumandang. Invictus Gaming. Tapi permainan seakan-akan masih lagi mampu untuk dipertahankan waktu. 2 saja pemain yang berbaki untuk Invictus Gaming. Minion sudah mula untuk masuk. Crystal terbuka luas. RR Kitora 1-0 ke atas Invictus Gaming. Ya benar. Secara muktamad RR Kitora mendapatkan kemenangan yang cukup bermutu tinggi. Perlawanan yang berkualiti kita lihat pada hari ini. Penat kas game ni. Haji patut berbangga dengan prestasi yang ditunjukkan oleh pasukan mereka sebentar tadi. Walaupun ada kesilapan dilakukan, namun itu tidak menutup bagaimana persembahan yang dilakukan oleh Invictus Gaming yang datang ke MPL Malaysia bukan sebagai pasukan favourite. Betul. Namun mereka telah membuktikan di sini. Sekiranya mereka memberikan peluang dan juga masa, mereka mampu untuk menggegar pentas MPL Malaysia ini. Saya terus nak nobatkan Zid. Bodoh dulu mah. Apakah? Baik, dengan penampilan pertama Kufra, pastinya akan nampak banyak bawang simbol dekat sini. Ya, perlawanan ini tidak akan menjadi perlawanan yang mudah untuk RR Kitora. Mungkin sekali lagi ini akan menjadi satu perlawanan sengit yang akan diberikan oleh pasukan Invictus Gaming. Jadi tuan-tuan dan puan, ayo kita terus saja masuk ke dalam Lord of Dawn untuk perlawanan di antara pasukan RR Kitora berhadapan Invictus Gaming. Satu perlawanan yang cukup panas, cukup hangat. Yang mana kita dapat saksikan penuh dengan perisa dan juga perisa-perisa tambahan.
Dan juga kita boleh lihat bagaimana dengan pasukan IG memberikan kepayahan kepada pasukan RRQ untuk mendapatkan kemenangan. Tapi mungkin kali ini dengan hero yang selesa juga untuk mereka gunakan, bakal memberikan saingan yang sama hebat seperti dalam game yang pertama. Super Yoshi berikan penekanan yang agak tinggi daripada Hazel yang menggunakan skill yang pertama. Melcuti cuba datang sekarang ni, tapi Super Yoshi berjaya melarikan diri terlebih dahulu. Itu seorang tu betul-betul solid. 1 lawan 3 dekat Little Wanderer, dapat ke arah Hazel. Ya, itu prestasi yang sebenarnya kita boleh jangkakan dilakukan oleh pemain yang menggunakan Guniverse seperti tadi. Berikan sedikit sebanyak kelebihan buat pemain yang menggunakan hero tersebut di bahagian atas. Tyrants pastinya ingin melihat Gorgeous tak mampu untuk beraksi di bahagian team fight. Cuba untuk menang di bahagian lane di bahagian atas tersebut. Saksikan sama-sama di mana cah kedudukan pasukan Invictus Gaming terlebih dahulu. Dari segi Roma membukanya, memberikan satu ruang selesa kepada Hazel untuk mendapatkan level 4. Persediaan untuk memberikan tekanan di bahagian turtle nanti. Dairan dengan masa assassin Pun nak cakap untuk emblemnya sedikit pertukaran. mungkin ada hybrid. Ya, Damage memang dan juga dia cuba untuk memaksimalkan damage secara laning phase itu. Tarik sis semongko. Belum lagi. Belum. Jadi lepaskan untuk pergi ke arah Kim. Jadi mungkin kita akan lihat banyak lagi tanda yang akan dilakukan oleh The Iron di bahagian atas. Sama begitu, kita lihat bagaimana skin memberikan fokus. Turtle tambah telah muncul. Super Yoshi masih lagi tak dapatkan level 4. Untuk berikan sikit sebanyak kelebihan, melakukan pick off. Gary cuba untuk dapatkan power buff terlebih dahulu. Super Yoshi perlu diperhatikan dengan baik gerakan daripada Gorgeous juga. Tentu akan didapatkan secara mudah oleh Invictus Gaming. Pertempuran pun tak akan berlaku, malah sekadar pencurian. Namun pemain-pemain IG memburu kedudukan Gary. Ninja ini sudah pun melarikan diri daripada kawasan kejadian. Sebab dia tahu tidak boleh menang dekat dalam kawasan turtle. Sebab banyak sangat sisi dapat dikeluarkan. Mandangkan Super Yoshi pun tidak dapat lagi level 4. Jadi mereka tidak mahu untuk berisikokan keadaan tersebut. Terutamanya untuk Gary, lebih baik untuk merembat buff. Sekurang-kurangnya buff daripada Arketora boleh lagi untuk disecure supaya tak ada purple buff dapat untuk diberikan kepada Hazel. Ya, itu satu trik yang baik dilakukan oleh Arketora dengan mendapatkan purple buff. Dan juga perkara yang sama juga dilakukan oleh Invictus untuk memastikan yang okey, kita tak dapatkan purple buff, at least kita dapatkan turtle. Dan sekurang-kurangnya kita boleh pegang di bahagian river sebentar tadi. Dan begitu apa follow up yang dilakukan oleh Invictus nampak sekarang ni masih kurang jelas. Kita tak nampak apakah yang cuba mereka lakukan dengan kelebihan mendapatkan turtle tersebut. Seakan-akan mereka ingin melakukan team fight di bahagian atas. Dan sememangnya ingin memaksa Darren melakukan kesilapan. Satu map pressure yang tinggi diletakkan oleh Nova Escobar. Pergerakan daripada Gary agak pasif untuk 3 minit pertama ini. Dari percubaan untuk melakukan quad shadow di bahagian river, langsung dia cuba untuk mengambil jalan-jalan selamat saja. Super Yoshi bertemu dengan Nova Escobar. Hazel nampak macam gaya-gaya nak out terus ke arah Super Yoshi ni. Ya, dia pun dah dapatkan level 4 kat sini. Menanti mungkin ada sepakan-sepakan yang akan berikan impact besar kepada beliau. Tapi dengan adanya Nova Escobar dengan menggunakan Kufra yang sudah pun dapatkan level 4, pastinya gerakan setup yang boleh dilakukan oleh Kufra ini menjadi impian untuk pemain-pemain daripada Invictus Gaming. Nantikan daripada pemain yang menggunakan hero tank tersebut. Tengoklah map positioning dan juga macam mana Invictus Gaming teknik mereka untuk membuka bush, menutup Chow ni untuk membuat flashy gameplay. Kalau kita tengok dalam game sebelum ni, Chow selalu akan melakukan flanking ke bahagian belakang. Bagaimana cemerlangnya Nova Escobar nak cakap pasal Hazel pun sama, menutup laluan Super Yoshi untuk pergi ke belakang. Lompatan, cubaan untuk dapatkan Raf, tapi tidak terkena. Oh, Gorgeous! Tendangan yang telah pun diberikan kepada Nova! Hazel mendapatkan total. First blood terhadap Gorgeous, malah Raf juga ditumbaskan. Namun sekarang ini Hazel berjaya untuk menumpaskan 3 orang pemain pasukan Invictus Gaming dengan satu tumbukan daripada motoran Dairon. Wow. Satu saja turnover dengan penggunaan Toran yang dilakukan oleh Dairon sebentar tadi. Lihatlah. Bukan demi itu bukan. Nova dah berjaya melakukan stun dah ke atas 2 orang pemain. Tapi lihat bagaimana satu turret yang dilepaskan. Dapat 3 straight. Dia dah belajar dari kesilapan. Sebelum dapat 5, dia tarik ke belakang tak dapat apa. Jadi dia tarik ke depan terus. Betul, dapat 3. Tolak je, confirm dapat. Sebab kalau tarik itu tak confirm. Tapi kalau tolak, confirm dapat.
Okay, pintu tu pun tulis ni. Push instead of pull. Sekarang ni apa yang boleh dilakukan oleh Invictus Gaming, mereka kena patut aware dengan perkara tersebut. Jadi pada team fight yang akan datang, mereka perlu berhati-hati dengan gerakan daerah. Tsubayoshi! Secara berjaya untuk timbang juga Tsubayoshi, berjaya untuk brilliant. Cantik pergerakan daripada Hazel. Reaksi yang pantas untuk menidakkan tendangan Tsubayoshi. Ya, Spencer bermain cukup baik. Sekarang ni dengan 2 kill telah pun dimiliki secara peribadi. Untuk sedikit sebanyak mengganggu momentum yang cuba dilakukan oleh RRQ Tora. Sekarang ini berikan tekanan di bahagian tengah, cuba untuk pastikan zoning out terhadap turtle seterusnya mampu dimiliki oleh mereka buat kali yang ketiga berturut-turut. Ya. Rough untuk team fight sebentar tadi. Tak berjaya untuk bertahan, malah ditumbangkan. Namun sempat jugalah untuk mendapatkan terus sedikit assist. Dan dalam waktu ini pemain-pemain dari pasukan RRQ Tora cuba untuk mengembalikan semula dengan map yang ada, namun belum lagi mampu untuk mendapatkan boost terlebih dahulu sebelum Invictus Gaming di kawasan turtle yang kedua ini. Ya. Yang ketiga sebenarnya. Turtle yang ketiga. Dua telah pun berpihak kepada pasukan Invictus Gaming. Dan tidak nampak lagi Gary masuk. Cantik. Tempatan yang baik telah dilakukan Tsubayoshi berjaya untuk elak. Berapa banyak skill yang diluazirkan dengan penggunaan Shunpo. Tsubayoshi pergerakan yang lincah licik. Namun Spencer di bahagian belakang sekarang dikejar oleh Dairen. Siapa yang bakal untuk memiliki turtle yang ketiga ini? Ada timbangan yang terlampau berlaku. Gary berjaya dapatkan turtle. Dalam keadaan sama, tendangan dilepaskan terhadap Gorgeous sekali lagi. Satu kuncupan yang telah pun dilakukan daripada Dairen menyedot 3 orang pemain. Namun tidak ada hasil lagi setakat ini. Tendangan mungkin dilakukan tidak. Hentakan daripada Jack Gundo saja bersama dengan Hayabusa yang tidak dapat untuk memberikan sebarang kill. Yang kelima bagi pasukan RRQ. Lompat dapat 2. Dairen Defense bukan dilepaskan pada waktu ini nama Escobar. Akan melakukan perlegangan masa. Blika melakukannya untuk cuba melarikan diri. Dan keadaan team fight masih stabil. Spencer berjaya menyelamatkan diri dengan penggunaan Brilliance. Lamanya tak tengok team fight macam di KMP Malaysia. Tahu tak apa. Ini prestasi yang kita boleh katakan cukup baik dilakukan oleh kedua-dua buah pasukan. Baik pasukan yang berada dalam losing side ataupun pasukan yang berada dalam winning side. Sekarang ni mereka telah berjaya mendapatkan menara di bahagian tengah. Satu lagi. Pengorbanan tu. Terpaksa trade target untuk nyawa. Tapi di bahagian bawah kita masih lagi ada 1 nyawa cuba untuk buat spell push spell QT. Diharapkan dapat memberikan impact yang lebih besar dan dapat trade item dengan lebih pantas supaya dapat membantu pasukan Invictus Gaming dari berdua damage DPS. Tapi kedua-dua mid laner dalam game kali ini bermain dengan cukup baik Kim dan juga Spencer nampak macam mereka berada dalam kelas mereka yang tersendiri. Dan untuk kedua pasukan untuk mencari kedua-dua mid laner juga menghadapi masalah yang kita boleh katakan agak sedikit crucial untuk pastikan sekiranya salah satu mid laner berjaya untuk dijatuhkan, ini akan buka ruang yang cukup besar untuk mereka menang di dalam team fight. Saya suka juga macam mana diorang sedar bahawa reaksi di antara Revenge lompatan yang berjaya untuk diimunisasi dengan adanya Shifting Sky standar daripada Dairen. Tapi semua inhibitor pula, auto turret daripada pasukan Invictus Gaming berjaya untuk dihancurkan. 2 saja, atas masih lagi ada. Dan ini membuatkan mereka ada satu akses yang jauh lebih mudah ke arah kawasan yang berada di bahagian bawah, memandangkan auto turret itu di bahagian tengah dan bawah. Banyak lagi kawasan yang telah pun dikuasai oleh main pasukan RRQ. Nice. Choji okey juga. Choji Baxia ke? Choji Baxia, Choji Chip. Choji Chip. Semua juga Kan? Sebab dia makan chip kan? Saya nak senada. Choji. Tapi tak membesar. Kan? Choji Barat boleh ke tak boleh lah kan? Sebab Choji kan membesar kan? Tapi sebab Barat tu dah bukan manusia. Betul juga. Sama macam Hazel main cara macam manusia. Sekarang ni mereka cuba untuk mendapatkan turtle ataupun lot yang pertama berada di bahagian bawah. Hanya nyawa yang banyak telah pun dihabiskan di bahagian mid lane, tapi berjaya untuk menggunakan whitening skillnya bagi bukan whitening, taji saja. Whitening itu gigi. Kulit-kulit yang senja macam aku perlukan whitening. Menambahkan nyawa beliau. Macam iklan face wash sekarang Macam iklan face wash. Ya, betul. Face wash. Brought to you by Grab. Tapi sebelum itu, dengan perebutan lot yang akan diberikan tumpuan oleh pasukan RRQ, tarikan terlebih dahulu ke bahagian pasukan RRQ supaya mereka mungkin dapat untuk lebih berdasih
Jangan lupa Nova Escobar memegang flicker. Payung sikit Nova. First skip flicker kalau boleh. Come on, Tyrant revenge, flicker dekat daerah tu. Dua-dua tu melekat Dapat. dinding, melekat tu habis tu. Sekali ya Nova. Boom! Kena! Tyrant rest, lompat terus. Tapi ada yang matikan. Ya! Akhirnya Tyrant akan dihentak, dikeluarkan daripada kawasan. Dan juga sekarang Spencer juga akan dimatikan. Dengan ada pengorbanan daripada kedua-dua pihak. Pasukan Invictus Gaming juga menerima sebarang sedikit kerosakan. Gila Gila mereka terpaksa untuk mengharapkan kepada MLQT semata-mata. Order dapat. Boleh Mas. dapat ban. Ya. Iron bersama-sama dengan Spencer yang tertewas pastinya sekarang kepada Arquitora di mana mereka memerlukan torrent daripada Dairen tersebut untuk lakukan setup sekali lagi. Nova Escobar, Terror Rage dan juga Terror Revenge. Tapi Hanya Hazel mampu- jauh ni. Okay. Kim on the way. Kim dia dah double dash lah tu. Gorgeous cuba untuk mengejar. Gorgeous masih lagi cuba untuk mencari satu kotak. Tapi Gorgeous tertendang. Begitu Jadi dalam hujan. menyakitkan MLQT. Tidak ada siapa dapat membatalkan tim beliau dah sekarang ini. Nova Escobar menandanya. Dan dengan ada 3 orang lagi pemain. Sekarang ini Super Yoshi juga dihancurkan. Kim menggunakan brilliance untuk melarikan diri. Gary dan juga Kim dapat untuk menyelamatkan diri mereka buat sementara waktu, tetapi damage semakin dirasakan daripada Spencer dan juga MLQT. Dan secara langsung lantas mid lane akan dihancurkan oleh pemain pasukan Invictus Gaming. Retribution daripada Hazel. Kali ini sangat-sangat on point walaupun dengan ada zaman pos yang telah dibuka dan juga tendangan yang baik daripada Super Uchi. Hanya fokus dapatkan Gorgeous tapi itu bukan matlamat utama. Lepas mereka berjaya untuk dapatkan lot tersebut dan juga terpaksa mengorbankan Nova Escobar, tapi lihatlah bagaimana bayaran tersebut sangat-sangat mahal. Hazel walaupun dengan utility jungler tapi masih lagi berjaya untuk melakukan follow up, berjaya untuk mendapatkan pick off, berjaya untuk melakukan retribution yang cemerlang. Ya, kita lihat sekarang pertahanan terlebih dahulu oleh Arquitora. Kali ini Invictus Gaming berjaya untuk mendapatkan lot dan lot mula untuk menghentak menara milik pasukan Arquitora yang mana menara bahagian tengah juga akan turut dihancurkan, meninggalkan menara bahagian bawah sebagai ini tarik yang terakhir sebelum ini dijadikan sasaran. Alright, di bahagian belakang sekarang kita lihat Super Yoshi menjaga diri dan juga jarak untuk mungkin mengelak daripada sebarang lompatan Hazel ke arah mereka. Kalau mereka duduk berkumpul ramai-ramai pun akan menjadi satu kesukaran juga sekiranya satu spatial migration yang mahal dapat untuk nimbang lebih daripada seorang pemain akan menyulitkan keadaan pasukan RRQ. Ya, masalah ada combo Gwyn dan juga Kofra ni sebenarnya baik tu main QT gunakan. Adakah mereka mampu ada melakukan blinker. bot? Dapat seorang direct kena hantar, melekat dia dekat dinding. Sekarang ini Nova Escobar terpaksa untuk keluar daripada kawasan tersebut dan membazirkan tendangan daripada Super Yoshi. Satu gerakan yang mahal telah pun dilakukan. Sabar, Waktu yang Raf. sama 3 orang pemain di bahagian mid lane terpaksa untuk mengundurkan diri. Nampak Raf memang dah Nampak stres tu. Dia nampak Sampai stres. hantar kepala kat dinding tu tadi tu. pup. Jangan dulu Raf. Bertenang, relax dulu. Masih lagi boleh defend. Tapi dia lagi masih boleh relax sebenarnya. Come back. Heart rate dia baru 60 Mungkin dia terantuk je kepala dia kat situ. Dia tak bergerak masalah dia heart rate dia. Yang paling Tapi tinggi sebab dia sekarang, pun guna heart rate kan. paling tinggi sekarang Nova Escobar. Kau jangan buat lawak. Daripada game tadi, Nova Escobar saya rasa sangat-sangat aktif daripada game pertama lagi. Paling tinggi saya tengok dia tadi 167. Jom lah. Betul. Budak-budak. Jantungku berdetak. Macam buat jedak-jeduk. Alright, sekarang ni dari segi pertahanan RRQ terpaksa redor dengan kehilangan base turret di bahagian atas. Nak pula Lord berada kat bahagian bawah. Advantage yang sangat tinggi. Nak pula Hazel punya retribution on point. Nak pula ada Cloud yang terus boleh berslot tapi Super Yoshi nak mencuba juga. Yoshi nakkan Dodgers. Tapi ternyata perkara itu lambat untuk dilakukan. Ada yang tanya di dalam ruangan komen yang saya nak bidas sedikit. Menanyakan satu soalan di mana Gorgeous ni gunakan glue. Apa function dia? Tengoklah tadi tu dia buka map macam mana. Macam mana dia pegang bush, macam mana dia buka map untuk pemain pasukan Invictus Gaming. Kalau tak ada Korang dia, takkan faham. sukar. Betul. Saya bukan memuji buta-buta. Saya bagi saya memang dia menjalankan job scope first man ni dengan baik. Tengok macam mana dia possession boost ni pun tak jauh sangat. Tapi tiba-tiba pula dia buat mistake. Tak faham aku. Waktu-waktu aku nak bagi kau contoh lah kau nak buat mistake. Sah lah macam ni. Ah. Baru je lah nak bagi Orang baru contoh. cakap macam boost possession kau tak jauh sangat. Tiba-tiba kau jauh betul pula. Member kau dekat belakang lagi Tak dah. masalah dia. Diorang ada Lord kau tahu tak? Sekarang sambung kecam Gorgeous tadi. Sambung. Kau dah kalau kena sepak kan. Lupa nama Mike.
Sekarang lompat terus mengharapkan kepada Nova Escobar. Zaman Fox Zaman pun Fox. dibuka. Dan akan tetapi ada satu timbangan telah pun dilakukan kepada semua Yoshi. Masih lagi ada pemegang immortality. Lot telah masuk tapi tidak pun disia-siakan sebegitu saja untuk dibiarkan setelah kematian Gorgeous. Tak ada apa-apa. Untuk Invictus Gaming terpaksa bermula semula, terpaksa pastikan lot seterusnya kali ini di bahagian atas. Jadi mungkin mereka akan berikan tekanan di bahagian bawah sekurang-kurangnya dalam tempoh kurang daripada 100 saat. Ini akan jadi satu saat yang cukup panjang untuk RR Kitora ingin melakukan pertahanan terutamanya di bahagian atas. Mereka perlu dapatkan kesemua resources dari segi buff. Tidak boleh diberikan secara percuma pada mana-mana pemain daripada Invictus Gaming yang sekarang ni dah mula untuk memastikan Mel QT tidak boleh mati. Okay, kali ni Gorgeous dah mula untuk lebih sedar diri. Dah bawa tim dia perlu untuk sekurang-kurangnya berada di belakang beliau dalam setiap percubaan untuk securing the area. Ya, members dah taubat untuk melakukan gerakan-gerakan overextend. Takut kalau salah jumpingnya dah silap. Oh, Nova terus saja ulang kembali ke belakang. Cuba untuk mengambil posisi-posisi yang mungkin nampak macam tak sama tapi sebenarnya sama je. Tukar-tukar sikit je. Asalkan ada ubah sikit tu nampaklah macam enemy tak tahu lagi posisi mereka tadi. Tapi Super Yoshi, alamak, ini mungkin akan ada sesuatu masalah kalau Super Yoshi yakin untuk melakukan sesuatu tapi poking damage pada Mel QT. Guna teknik mata. Menunjukkan satu... dia dapat tahu. Ada Gorgeous sini bro. Super Yoshi kata ada Gorgeous sini bro. Ya. Teknik mata digunakan oleh Super Yoshi sebab itu dia tak terlalu lama berada dalam semak kecil. Ya, di bahagian mid lane tersebut untuk menantikan tapi mereka banyak berada di bahagian bawah. Sekarang ni pasukan RRQ dah mula-mula slow bergerak ke bahagian top lane untuk pergi ke arah lot. Ada apa plan? Apa perancangan Invictus sekarang? Apa plan ya? Nak terobos masuk dekat semak H tu ke? Nak cuba melakukan apa yang dilakukan oleh pasukan RR Kitora tadi. Tapi perlu ada dua arah. Kalau satu arah macam ni tak jadi mat. Ni diorang yang Lari dulu. Tak ada sandwich. Ada gerakan daripada Hazel, tidak terkena kepada Raf, malah diorang boleh berslot mas. ya kat tu. Diorang bukan condition losing pun. Tengok kalau diorang dapat alam macam ni kan. Tu diorang menang Kitora yang menang letak minion kepala kat bahagian macam bawah masuk. tu. Betul. Sekarang ni waktunya untuk melakukan momen. Darren macam berat ni nak lakukan momen pun mas. Bawa keluarlah bunga-bunga tu. Dia kena burst ni. Masalahnya kan Spencer Tengok tu base tu. Sekarang banyaknya minion telah pun memberikan tekanan kepada pasukan RRQ dengan lot yang sekarang mendominasi adalah pasukan Invictus Gaming. Lompatan berjaya untuk mengorbankan Iron. Masih lagi boleh. Tidak. Untuk melarikan diri. Akhirnya Ya Allah. akhirnya dikorbankan melalui Kim. Dan damage terbesar datang daripada Hayabusa, daripada Gary. Raf pula. Kali ini pula dengan Spencer terpaksa buka Brilliance. Dengan damage yang terlalu besar untuk diserap masuk daripada Raf yang bermain secara kasar sebentar tadi. Nak cover sebenarnya tadi. Ya Allah, penat tu. Minum air. Bahagian atas. Ada cubaan-cubaan. Kalau dorang tak dapat lot, itu satu kerugian yang sangat besar ni. Spencer kenapa memang tak nak burst lagi? Memang slow Itu dulu. pasal burst dia terus. Ini kalau Raf ni masuk macam mana? Okey. Dapat lot. Dikongsi bersama. Alright, it's okay. Memang Altia Hayabusa tu yang orang belakang. Kongsi. Untuk mengelakkan daripada sebarang kematian ataupun pembaziran dalam Syawal skill ini kan mortality. dikongsi. Ya, Syawal ini lebih lazim untuk dikongsi. Lebih dal. Bagi saya Invictus Gaming pada dah beberapa lot tadi dia orang macam melambat-lambatkan kemenangan je. Orang macam tunggu raya haji dah. Sebab saya rasa memang agak susah untuk RR Kitora comeback. Tapi dalam waktu yang sama Invictus Gaming mistake demi mistake yang berlaku. Walaupun mistaknya agak kecil tapi ianya membuatkan game ini semakin lama semakin dipanjangkan. Dan membuka sedikit peluang untuk RR Kitora. Cumanya peluang untuk lakukan defend sekali lagi ni mungkin agak sikit sukar. Banyak sangat hero dive in yang perlu untuk mereka elak. Dan saya tak rasa mereka boleh elak semua. Malah Cloud kalau dah dapat pegang Crystal mungkin itu akan menjadi satu kehancuran. Tapi Super Yoshi dekat bahagian belakang. Gerakan tak dapat mana-mana orang. akan dilakukan oleh beliau ni saya rasa. Mana Lot masih lagi boleh untuk berdiri. Tarik di bahagian milik telah dipecahkan. Belcuti merasakan damage daripada Kim agak besar. Lot telah masuk. Satu tentaran dan sudah hantakan serangan daripada Mugen Iron. Namun pada waktu yang sama Tarik Crystal dalam ancaman. Masih lagi boleh untuk melakukan pertahanan. 4 orang pemain pasukan Invictus. 1 hilang. 3 yang tinggal.
Pertahanan berjaya dilakukan oleh RRQ Tora. Awal sangat tadi OB Awal sangat Awal sangat OB. Awal sangat Kena ingat, game pertama pun habis 23 minit. Ini baru masuk minit yang ke-20. Instant replay. Kita nak replay apa? Replay OB tadi. Oh bukan. Replay yang ni je. So, gerakan daripada Dairen tadi. Yang paling tak boleh belah. Mesti kau fikir macam Super Yoshi do something kat belakang. Tak pun. Sebenarnya dia kena lompat lepas tu dia balik je. Sebab tu aku macam, aku pun dah tunggu dia dekat belakang nak flanking. Lalu dia kena lompat dengan gue lepas tu dia balik. Mahal. Lompatan dapat. Lebih mahal lagi. Tak begitu mahal. Ya. Itu mahal, tapi lebih mahal lagi. Lagi mahal. Sekarang ni, Bagi saya memang Invictus Gaming tak menang lagi sebab dia orang. ya betul. Diorang yang sebenarnya yang mengalahkan diri diorang. Okey, sekarang ni nak tahu diorang kena tolak kat bahagian bawah. Lot sekali lagi berada di bahagian atas. Ya. Sekarang ni Kalau kalau matikan Raf dulu. Kalau macam ni kes tu. Bagi saya macam it's all about dia orang punya positioning sendiri. Kalau Mel ni kekal bermain dengan orang kata follow up saja, play safe sikit, saya rasa game ni jauh lebih mudah sebab setup ada. Tapi tendangan Gorgeous melakukan flicker mengelak daripada tendangan lompatan. Kena kepada Dairen tidak ada lagi mungkin. Sebarang faktor untuk menyelamatkan diri setelah Gorgeous dapat untuk mengejar beliau. Gila, Hazel. Super Yoshi juga telah dikorbankan, meninggalkan 2-3 orang saja. Raf telah pun mati. Malaki berjaya untuk diangkat. Passive aggression dan rata untuk RRQ Tora. Invictus Gaming menggila, meledak. Kemenangan pertama untuk pasukan Invictus Gaming pula menjadikan perlawanan 1 berbalas 1. RRQ Tora kehilangan mata juga akhirnya. Keputusan semasa 1 berbalas 1 untuk Invictus Gaming untuk pastikan mereka tidak berada di dalam kelompok pasukan yang tertewas sekurang-kurangnya buat masa sekarang. RRQ walaupun mencuba demi mencuba untuk lakukan pertahanan, tetapi Invictus Gaming lagi dan lagi mencuba dan nampaknya membuahkan hasil. Gaming Untuk DraftKings yang berkualiti, kualiti dapat untuk kita saksikan daripada Invictus Gaming dan juga RRQ Tora, dan kesudahannya akan berada dalam game kali ini. Game terakhir untuk kedua-dua pasukan. Best of 3. 1 sama kedudukan semasa, tapi pusingan terakhir penentu segalanya. Tembok yang disangka je kukuh kini kan mungkin runtuh. Membuka sang raja kekal tak tersentuh, atau akhirnya Empire kan bakal roboh. Kita masuk ke dalam Land of Dawn. Perlawanan di antara pasukan RRQ Tora berhadapan Invictus Gaming untuk pusingan yang terakhir. Moskov berada di bahagian golden ini sangat-sangat boleh untuk memelihara dirinya tanpa ada sebarang rusuhan. Mungkin boleh berlaku antara counter kepada Chow juga. Saya tertarik ingin melihat apakah efektif berapa efektif untuk digunakan oleh Hazel. LQT. Flicker telah digunakan. Ian, gerakan early game Hazel ni seram betul. Ya, dia nampak macam betul-betul dah familiar dengan semua skill set daripada Gwynny. Dia tahu macam mana nak menggerakkan diri tersebut. Sekarang ni ada kelebihan sedikit sebanyak kepada MLQT. Berhadapan dengan carry pada peringkat awal. Apa yang boleh dilakukan di bahagian bawah, Dairen pastinya memaksa Gorgeous tak boleh nak buat apa-apa kat bahagian sini. Meta yang menarik lah sebenarnya daripada pasukan Invictus Gaming ini daripada tadi. Gatot Kaca di bahagian ROM, Glue di bahagian ROM, Hylos di bahagian ROM. Sangat-sangat berfokuskan. Tapi semua yang awak cakap tu semua dia main di bahagian EXP. Ya. Pattern tank dekat bahagian EXP kan. Gatot Maksud saya tu 3-3 yang patutnya ROM diletakkan bahagian EXP. Ya. Nampak cover saya macam mana? Baik. Nampak, kan? Terima kasih Nak rewind Tak nak rewind Baik, so okey. Dan apa yang perlu di-rewind adalah gerakan-gerakan yang mungkin akan berikan sedikit sebanyak kemasalahan. Ui, masalah sudahlah, tak payah nak kemasalahan. Kau ni. Di bahagian atas sekarang ni apa yang akan mendapatkan nampak. Nampak MLQT. QT berjaya memintas Raf daripada penggunaan skill kedua beliau. Dapatkan Nova berlari. Damage Crab. Yoshi. Yang rendah dapat Scoba. Kedepan cinta. Dua mati sekarang ini tidak begitu baik.
untuk pemain daripada pasukan Invictus Gaming. Dua telah pun kecundang setelah cubaan untuk masuk ke dalam kawasan Turtle Pit di bahagian bawah. Oh, Hazel pun tumbangkan juga. Ya, dua. Tak masalah dia sekarang ni. Spencer gunakan Kimi tak seagresif yang saya jangka sepatutnya. Pemain agresif. Dan lagi kalau tengok Orang Ayih bro. Oh yelah. Berat sikit. Dia memang kalah laning. Lagipun tadi kena freeze juga kan? So dia dah rugi dia minion kat situ. Cuma itulah sebabkan Hazel pun dah main agresif. Dan dia boleh tak dapat stack dia punya ni basic attack tu. Ya. Okay. Devotion daripada Jerry terus saja ditekan. Dapat lagi. Wih, tapi dia tertinggal ni daripada sudut level. Ya tu. Dengan Raf walaupun sekali macam kerap. Raf pula dah. Melkiti memang nampak macam ada harapan. Persoalan ni macam nampak orang nak tahan masuk late game sebab early game ni je dah 201k dalam masa 3 minit. Tak macam 2 game awal. Ya betul. Kali ni kita nampak yang Q nampak lebih mendominasi dari segi pegangkan lane, dominasi dari segi pastikan yang mereka sentiasa berada di bahagian hadapan untuk kutipan gol, dan ini yang membimbangkan Invictus Gaming. Kalau Raf terlihat bagaimana game pertama beliau bersama-sama dengan Arkitora adalah menggunakan kiri. Yoshi berada dekat tempat yang agak nampak tu tendangan bersama dengan Mountain Shocker. Kapal dilepaskan. Agak pening kita merhatikan tempat yang jauh daripada tendangan tadi. Fokus Obi, fokus. Obi pun dah patut pakai heart rate dah ni. Siapa yang kena tendang sekarang ni? Cutting lain dilakukan oleh Dairon. Just agak sikit hampir masalah. Kita bercakap tentang clearkan lane di bahagian atas, paksa membiarkan. Diberikan begitu saja kepada RRQ Tora. Gary game kali ini nampak lebih berdisiplin dan lebih berhati-hati setiap kali ingin buat keputusan. Ya. Lihatkan sekarang supaya Yoshi tidak terburu-buru untuk masuk. Gorgeous juga telah memperkenalkan lane-nya. Tentu seperti tidak boleh untuk diberikan saingan langsung oleh pasukan Invictus Gaming. Dalam game pertama, game kedua kita boleh nampak lagi dia cuba lagi lawan. Tapi kali ini nampak macam kawasan river ni susah untuk didiami oleh pemain pasukan Invictus Gaming. Dah masuk minit yang ke-5, hampir 3,000 sekarang ni perbezaan gol. Ini cukup berbeza. Ya. Pada game pertama dan juga game yang kedua, Invictus tampak tiba-tiba dah hilang dari segi fokus mereka. Mereka dah silap besar untuk bahagian early game tadi, Super Yoshi. Memang dah susah untuk bermain dengan adanya Super Yoshi di bahagian depan. Oh, kena kapal. Hazel terpaksa melarikan diri. Masih ada RWM. Tidak menghentikan langsung hasrat RRQ Tora Gary untuk mendapatkan 2 kill. Super Yoshi masih memegang skill ke untuk ke belakang? Tidak. Tapi pergerakan cantik RWM Kim Ngam Sapsoy mendapatkan 2 orang pemain. Dairon, one on one. Diran, like Diran. Tapi sebenarnya pancingan saja. Dan terus saja Melcuti akan dihilangkan. Harapan palsu untuk Melcuti. 6-0. Setakat ini pemain-pemain Invictus Gaming mulai buntu. Ini belum cerita carry yang akan dapat Trinity nanti. Ya, betul. Masa terlalu awal. Ini Sun Sin minit 6. Dan sudah pun berjaya untuk dapatkan KD 204. Ini juga adalah Yif early game. Saya boleh kata Invictus Gaming, Sadaqallahulazim. Awal. Bila Taufiq wal Hidayah. Arkitora sekarang ni dah berjaya mendapatkan satu lagi menara di bahagian bawah. 1-1. Peluang Invictus Gaming untuk membukakan sikit sebanyak ataupun mencari sinar kemenangan digelapkan segelap-gelap yang boleh. Kita nak cakap pasal carry capability pun hanya daripada Moskov. Betul. Dan Moskov takkan dapat untuk lawan farm setakat ini. Dia kena pegang je dekat bahagian laning. Dia dah susah nak balik dah dengan adanya Alice tersebut. Malah dengan tidak menggunakan Purify, walaupun dia fed sekalipun nanti, dia bagi je satu Hazel terpaksa untuk menggunakan Special Migration bersama rival Requiem secara pantas. Duduk dalam kotak RWM, terus diperkotak-katikkan oleh pemain pasukan RRQ Tora. Ya, dan itu terus saja beri ruang dan juga peluang yang sangat-sangat mudah buat RRQ Tora untuk mendapatkan turtle yang terakhir sebentar tadi. Terus saja 6,000. Jerry sekarang ni dah boleh makan Gorgeous. Tapi dia fikir
Tersimpan-simpan dulu. Simpan-simpan dulu lah. Mungkin dah mula kenyang. Kok lapar datang lagi. Ya. Sekarang ni yang perlu datang lagi adalah serangan-serangan yang berbahaya akan dilakukan daripada RRQ. Mana Super Yoshi pastinya akan jadi pengajar yang paling annoying daripada kaca mata Invictus Gaming. Kita tengok. Gary! Kejutan berlaku di bahagian top lane. Akhirnya MLQT di long lane berjaya untuk ditangkap. Super Yoshi standby saja. Standby untuk betapa di depan muka Invictus Gaming. Macam mana? Masih memegang flicker untuk melakukan tendangan mencari mangsa. Dia tak kisah. Kuda pun boleh untuk dilenyapkan sekarang. Nampak macam tak ada turning back lagi untuk Saya rasa Invictus memang Gaming. Sebab rasanya Mel tadi mungkin kesilapan cuba dapatkan Dairen. Terbawa-bawa sampai ke bahagian atas. Dah 7,000 hampir 8,000 sekarang ni. Perbezaan 1,000 setiap 1 minit. Mereka mencuba dapatkan di bahagian atas ini. Nova Escobar berjaya untuk flicker keluar. Ada blue up telah berbariskan. Mungkin inilah masanya. Gorgeous. Tidak ada sebarang Glorious Pathway dapat diaktifkan. Mungkin call yang mereka dapat adalah untuk berundur. Memandangkan luck yang sekarang ini akan timbul dalam kurang 25 saat lagi. tak ada call-callnya. Itu memang test damage je. Sebab carry tu pun tengah tak tahu. Ya. Dia orang memang macam tenang je. Kimi dan Kimi memang tak boleh buat apa langsung ni. Ultimate yang dilepaskan oleh beliau tak dapatkan apa-apa. Dia pun tak boleh nak keluarkan poking dekat peringkat awal. 1 minit 1K ni. 8 kill. Tanpa sebarang balasan. Satu lagi kill. Mungkin itu akan menjadi satu tak ada penguatan untuk RRQOC. Tapi sekarang ini Saya sebenarnya sejujurnya kecewa dengan persembahan daripada Invictus Gaming. ya, saya pun kecewa berat. Ini adalah seakan-akan satu harapan palsu. Dairen mahal mengelakkan sebarang percubaan daripada MLQT untuk melakukan tombakan. Ya. Masa untuk pergi terus ke bahagian backline dengan adanya berhasil dapat memindahkan. Hampir untuk mendapatkan Nova Escobar. Sekarang ini Dairen ada sedutan. Dairen berada di bahagian front line pada waktu dia terus ditimbang ataupun tidak. Memang Game takkan mati. untuk membantu Hazel. Memang takkan mati. Melarikan diri. Dan pada waktu yang sama kedudukan RRQ Tora sukar untuk dijangka, sukar untuk diugat. Walaupun damage berkali-kali keluar, tetapi mereka menerima impak daripada perbezaan 8,000 menyamai 9,000, hampir menyamai 9,000 untuk RRQ Tora. Ya. Damage mereka tidak cukup. Tak cukup. Dairen kebal-kebal alam tu. Dia punya nyawa tadi macam setebal kamus. Tak mampu untuk ditembusi langsung oleh Invictus Gaming. Bahan untuk hasilkan hold defense namun tidak berjaya. Gary dengan penggunaan Isushin belum lagi hadir ke kawasan berhampiran base. Cuba untuk menolak di bahagian bawah terlebih dahulu. Ya, penting dengan adanya Mountain Shocker yang akan berikan gambaran luas dan juga dengan hentakan kapal yang boleh dilakukan. Terus saja Lord fokus terhadap Distarit di bahagian atas ini. Tidak mampu untuk memecahkan perkara tersebut. Tetapi RRQ sepertinya ada idea yang berbeza. Okey, tendangan kepada Nova Escobar. Dan sekarang Nova Escobar dalam bahaya. Terus dilenyapkan oleh Super Yoshi. Di bahagian belakang Dairen melakukan gangguan. MLQT bebas untuk melakukan satu lontaran demi lontaran daripada tombak. Cukup memeritkan, tetapi masalahnya untuk perit tersebut dirasakan oleh Invictus Gaming kerana mereka seakan-akan menggelitik saja main sekarang ke Tora ni. 9-0 kalau ikutkan sekarang ni, ikut skrip sekarang tengah record R ada? Tak ada. Tak ada recall R. Nak buat recall Q susah pula. Alamak. Macam susah untuk pemain pergi ke depan. Nova Escobar cari lagi. Cuba untuk melakukan ulti kepada Kim, tapi tendangan sempat dilakukan. Hazel berada di belakang, dapatkan seorang pemain, tapi Hazel terpaksa terlenyapkan juga. Ram akhirnya dimatikan pada waktu yang sama. Dairen tidak sempat melarikan diri. Super Yoshi yang bertinggi atasnya adalah Patrick, tapi Nova Escobar RWM terus dibuka. Mengganggu Gary, mendapatkan Spencer, Master Kill dan MLQT dilenyapkan. Invictus Gaming menjadi rata. Double kill untuk Gary. Tapi Hazel dan juga Gorgeous akan cuba untuk melakukan pertahanan. Saya tak rasa diorang boleh end. Mereka pulang semula. Lord masih lagi ada dalam 15 saat sahaja lagi. Jadi mereka tidak mahu mengambil risiko tersebut. Clearkan minion terlebih dahulu. Ada beberapa pemain yang masih lagi belum berjaya mendapatkan full level
Jadi boleh gunakan perkara tersebut untuk memastikan pemain-pemain yang baru respon semula mendapatkan resources yang sepentingnya. Dan mereka telah memulakan serangan terhadap Lord di bahagian atas. Rata-rata Invictus Gaming tidak mahu mengambil risiko dengan pembezaan gol. Sekarang ni lebih daripada 10,000. Gerakan daripada Gary! Oh, Gary! Babat untuk dikejar. Dimatikan sosok penting untuk memberikan damage. Invictus Gaming hilang. Gary 805. The scary Gary. Bermain dengan cukup-cukup galak. Tendangan baik kepada Bas. Dan juga pasukan Arkitora kehilangan Spencer. Cubaan untuk masuk. Thailand. Jaya untuk lakukan setendangan. Ojos. Tapi mencari tapak yang seterusnya. Oh, Mata cantik Saka dan- hilang. Hazel terus dilihatkan dan kemenangan mutlak mungkin akan diberikan pada RRQ setelah 3 orang tumpas di tangan pasukan RRQ Tora. Lord masuk, Gorgeous hilang nyawa. Gary sekali lagi. The Scary Gary mendapatkan kemenangan 2 berbalas 1 kepada RRQ Tora. Meneruskan momentum kemenangan walaupun tewas pada perlawanan yang kedua. Mereka masih lagi kukuh menjadi pasukan The Unbeaten untuk musim kali ini dengan keputusan secara rasminya 2 berbalas 1. Satu lagi kemenangan diberikan kepada RRQ Tora. Itulah kekurangannya apabila terlalu bergantung pada utility. Early game yang tersilang langkah akan terus saja menghukum mereka sehingga ke late game. Mereka tersilap di bahagian awal. Dan akhirnya game ketiga menjadi satu game yang cukup sukar untuk Invictus Gaming. Namun 2 permainan di 2 game pertama dengan cukup cemerlang dilakukan oleh Invictus Gaming, memberikan cabaran. Malah hampir saja merobohkan Empire Sang Raja